Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal wa fi kulli hal. Alhamdulillah, terima kasih kepada para penonton kerana setia dalam rancangan Murabbi. Alhamdulillah anda juga boleh mengikuti rancangan Murabbi dan banyak lagi rancangan-rancangan yang sangat berfaedah di Al-Hijrah Plus dengan cara download di Google Play Store ataupun di Apple App Store, insya-Allah. Dan kita masih lagi bersama dengan murabbi kita kali ini, Tuan Guru Syekh Abdul Rahman Jaafar, seorang pendakwah yang tidak asing di selatan tanah air, khususnya negeri Melaka. Dan untuk makluman kita semua, seperti yang kita sedia maklum, Tuan Guru juga merupakan guru kepada murabbi ummah ataupun pendakwah yang terkemuka di tanah air, Ustaz Azhar Idris. Moga-moga saya pun sama juga Azhar hari ini jadi nak murid Tuan Guru. Moga-moga insya-Allah. Baiklah Tuan Guru dan sidang penonton sekalian, kita berbicara tajuk kita mukmin versus munafik. Kalau tadi Tuan Guru menceritakan, berkongsi kepada kita soal ta'rifan ataupun pengenalan mukmin itu dan munafik daripada Al-Quran, maka saya mohon izin kepada Tuan Guru untuk lanjutkan perbincangan kita, membezakan pula fasik dan munafik. Silakan Tuan Guru. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Azhar memberi pengulasan dalam masalah ini, ialah fasik dan munafik. Dia benda yang lebih kurang sama. Wal munafikun humul fasikun. Dalam ayat Allah sebut, innal munafik, semua orang munafik itu ialah fasikun, orang fasik. Sebab sifat itu sendiri bermakna membawa kepada kerusakan. Fasik maknanya orang yang melakukan ifsad, kerusakan. Jadi di sini golongan munafik dia melakukan satu kerusakan, iaitulah dalamnya lain, luarnya lain. Dalamnya tidak beriman, tapi luarnya berpura dengan keimanan dia. Itu maknanya satu kefasikan, satu kerosakan yang amat bahaya, iaitulah izharul iman wa idmar kufrah, menzahirkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya ada antara tiap-tiap orang yang fasik tidak semestinya ia munafik. Tiap-tiap orang munafik confirm dia fasik. Misalnya, tiap-tiap orang yang fasik, dia mengerjakan dosa. Seumpamanya dia meninggalkan sembahyang, maka dosa besar, dia panggil fasik. Tapi dia tidak berjejak kepada takrif munafik yang dia sebenarnya, iaitulah bahawa keimanan dia tadi itu merosak tidak. Sebab kita ahli sunnah wal jamaah tidak sama dengan golongan khawarij. Khawarij kalau dibuat dosa besar, kafir terus. Sebab itu dalam hadis Nabi mengatakan, man taraka salat muta'amidan faqad kafara jihara, ai in ankara. Tafsir daripada Imam Syafi'i, barang siapa meninggalkan sembahyang dengan sengaja, faqad kafara jihara, maka dia telah kafir dengan nyata. Apa makna kafir itu? Imam Syafi'i tafsirkan, ai in ankara, sekira dia engkar dengan hukum. Dia tak semayang dan dia kata hukum wajib ni orang Arab je itu. Orang Melayu tak ada kena-mengena. Itu habis kufur terus. Tapi kalau sekiranya makna dia meninggalkan akan semayang tapi dia mengaku dia silap dan dia menyedari dia salah, maka tak menyebabkan dia kufur kepada Allah Ta'ala. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi sebagai sarif, itulah man taraka salata muta'amidan abqahullah fil nari samanina hukbah fi kulli hukbatin samanina sanah. Barang siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka 80 hukbah. Satu hukbah 80 tahun, satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Masya Allah. Tapi walau macam mana pun dia ada takkid, mana dia ada masa. Bila ada masa, mana tidak kekal. Bila tidak kekal, mafhum dia mana dia bukan kufur akidah. Itu maknanya berhubung dengan masalah fasik dengan munafik. Itulah ya Ustaz. Masya Allah. Baik, masih banyak pada Tuan Guru. Kita memahami bagaimana munafik itu dia boleh menjadikan kita orang yang rosak
dan tentunya kita perlu berusaha menghindarkan diri kita dari menjadi orang yang rosak. Sebab dunia ini akan kita tinggalkan, kita tak ke mana-mana, kita akan berhadapan dengan segala balasan baik ataupun buruk yang kita lakukan di dunia ini akan dibalas di akhirat nanti. Sidang penonton, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Tuan Guru atas ulasan yang diberikan. Saya kira sebagai melengkapkan perbincangan kita, mungkin Tuan Guru juga boleh memberikan kepada kita panduan daripada firman Allah, daripada hadis Nabi, daripada para ulama, yang mana menjadi ancaman, satu peringatan kepada kita. Ya, ada tarhib, ada terhib untuk kita ini melihat apakah balasan, apakah akibat bagi orang yang beriman sama di dunia ataupun di akhirat, dan apa juga akibat bagi orang yang munafik sama di dunia dan di akhirat kelak. Silakan Tuan Guru. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Azhar. Di kesimpulan dia, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, ialah tiap-tiap apa yang kita buat adalah kesan dia di sana. Kesan dia di sana. Sama al-jannah awil nar. Jadi oleh kerana itu, perlu bagi kita mengenali apa itu syurga, apa itu neraka. Kalau tuan-tuan kenal apa itu syurga neraka, Masya Allah, tuan-tuan akan faham. Baik, sekarang diberi khabar dalam Sahih Muslim, gambaran dua besar. Yu'ta bi an'amin nas min ahli nar fa yusbahu sabatan fil nari fa yuqalu lahu hal marra bika na'imun qad qala wallahi la. Wa yu'ta bi ashaddin nasi bu'san min ahli jannah fa yusbahu sabatan fil jannah fa yuqalu lahu hal marra bika na'imun qad ashidatun qad qala wallahi la. Rawahul Muslim. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, di mana satu benda yang amat penting diberi gambaran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didatangkan besok akhirat orang yang paling kaya, paling nikmat, paling mewah, mungkin kalah Soros. Dia punya kaya tu mungkin kaya Soros, tapi malangnya dia tersilap. Dia salah menggunakan kekayaan, kemewahan dia tak gunakan pada jalan Allah. Masya Allah. Kalau diguna jalan Allah, Masya Allah, dunia dia senang, akhirat dia bahagia. Tapi dia tersilap. Jadi ringkas cerita dia disenaraikan min ahli nar, ahli neraka. Wa yusbahu sabratan finnar. Bila Tuhan celup, mana kita ganggang sikit kat neraka je, ditanya. Ya, hal marra bika na'imun qad. Hei hamba-Ku, Tuhan kata, pernah tak engkau merasakan sebarang sedikit nikmat? Lalu dia kata, wallahi la, ya Allah, demi Allah, aku tak pernah senang. Ini apa maksud dia? Nak ceritakan sentuhan azab neraka, Masya Allah. Tengok je neraka, orang paling kaya ni hilang. Sampai dia bersumpah, wallahi la, demi Allah, saya tak pernah senang. Mana ada susah atas dunia yang boleh menghilangkan kita punya kesenangan. Tuan-tuan dah terbagi yang pun ingat lagi. Kan, rumah sewa 50 pintu belum pungut. Masih ingat tuan-tuan ni. Mana apa? Azab dunia tak boleh nak digambarkan dengan sana. Satu. Sebaliknya pula, wa yu'ta bi ashaddin nasi bu'san. Allah Ta'ala datangkan orang paling susah atas dunia. Tapi Masya Allah, dia beriman, dia sabar, maka disenaraikan dia min ahlil jannah, daripada ahli syurga. Fa yusbahu sabatan bil jannah. Bila dicelup sedikit dengan syurga tadi, dia tayangkan, tengok, lalu ditanya, hal marra bika syiddatun qad. Hei hamba-Ku, pernahkah engkau merasa barang sedikit kesusahan? Ya, lalu jawab, wallahi la, demi Allah, saya tak pernah susah, ya Allah. Padahal dialah orang paling dialah paling menderita. Tapi bila dia tengok syurga, Masya Allah, dia tengok dia syurga, siap dia bersumpah, demi Allah, saya tak pernah susah. Mana ada nikmat syurga, menikmat dunia macam ni. Kalau dia jutawan pun kita tanya dia, Pakcik 5 tahun kemudian dia dulu mengengkop darat laut membanting tulang macam-macam. Sekarang dia, mana dia boleh ingat? Itu nak tunjukkan kehebatan nikmat syurga. Masya Allah, dahsyat. Ini kena set betul dalam minda kita. Bermakna bila kita faham benda ni, kita jadi orang kaya besar macam mana pun, kita takkan hanyut dengan kekayaan dan kemewahan kita. Kita tetap jadi ibadullah, hamba Allah. Dan begitu juga kalau kita diuji berapa melepek sekalipun, orang kata, dia tak akan melatah. Dia tahu ini sedikit, sana punya lagi hebat. Ya, ini di antara gambaran yang diberikan oleh baginda Rasulullah dalam hadis yang sahih. Jadi kesimpulan dia, muslimin dan muslimat,
dalam proses ini, ya, pembersihan sebenarnya. Jadi Rasulullah menyatakan al-Islam nazif fatanazzafu fa innahu la yadkhulul jannah illa nazif. Islam itu agama yang bersih, maka hendaklah kamu melakukan pembersihan dan tidak dibenar ke syurga melainkan orang yang bersih. 3 bersih, akidahnya bersih, ya. Dan kita mengikut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan amalan dia pun bersih mengikut daripada hadis-hadis yang sahih dibahas oleh fuqaha. Dan ketiganya dalam yang paling penting, tempat tilik Allah Ta'ala, al-qalb pun bersih. 3 ni bersih, tamam, jaminan syurga untuk dia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita melakukan pembersihan. Persoalan dia, mana kunci dia? Ya, kunci dia satu, tuan pegang betul-betul, insya-Allah, ya. Berkata Ibnu Ajibah radhiyallahu anhu, "Famadamal 'abdu lam yushahid awsaf rabbih al-'azimah la yumkinu an yakhruja min awsafin nafsihi al-la'imah khurujan kulliyan." Cantik dan kaedah ni. Selama mana hamba tidak dibukakan qalbi dia menghadap Allah Ta'ala, musyahadah akan Allah Ta'ala, ru'yatul basariyah, pandangan dalam dia dengan mahabbah, ishkun, rindu dengan Tuhan, tak mungkin dia boleh keluar daripada sifat nafsu yang membelenggu dia. Khurujan kullian, sebagai keluar secara bersih tamam. Jadi carilah proses tuan-tuan untuk membersihkan qalbi, tempat tilik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali dengan ilmu yang banyak, akhir dia berguru dengan seorang arif billah. Ya, cerita dia panjang, mungkin tak sempat nak cerita, tapi tajuk dia akhir apa dia kata? Keluar kalam Imam Ghazali dalam Ihya. Talabu syekh wajibun ala kulli murid walau kana min akabiril ulama. Menuntut akan mursyid yang kamil, yang boleh membimbing rohani dia terus kepada makrifat sebenar Tuhan, menjadi kemestian walaupun dia terbesar daripada ulama syariat. Walaupun dia alim 5 mazhab, 10 mazhab, tafsir habis, Sunan Sittah habis dia mengaji, tapi rohani dia belum tahu. Sebab Imam Ghazali sentuh, sealim mana ulama zahir, taraf nafsu dia baru naik nafsu lawamah. Belum pergi jauh daripada itu lagi. Sekarang tu Ustaz, ya. InsyaAllah. Tuan-tuan, begitu sistematik sekali bagaimana pelajaran agama mengajarkan seorang hamba Allah itu, seorang Muslim itu, untuk mendaki di takok ataupun tangga sampai kepada Allah SWT. Cara Tuan Guru menceritakan tadi, mengingatkan, mengimbau kembali. Saya ingat kenangan masa di madrasah dulu ni, di pondok. Kami ni torik Tuan Guru Haji Mazuhdi, bagaimana Tuan Guru Haji menghuraikan syuhudul wahdah bil kathrah, syuhudul kathrah bil wahdah sebagainya. Memang satu tangga untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya percaya Tuan Guru pun tentunya memberikan kepada kita berulang kali. Tuan Guru sentuhkan tadi, bagaimana kita ini mampu menjadi orang yang bersih, orang yang sampai kepada Allah jika akidah kita tidak bersih. Maka para penonton sidang jemaah sekalian, marilah sama-sama kita beriltizam, kita berazam untuk sentiasa membersihkan jiwa kita, akidah kita, dengan berpegang teguh kepada akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita lazimi, kita hadam selumat-lumatnya pengajian sifat 20, kita mahiri pengajian fiqh khususnya dalam mazhab Syafi'i, dan kita selusuri bagaimana indahnya tasawuf menurut jalanan Al-Imam Al-Ghazali, juga Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Ini adalah jawapan kepada segala persoalan ataupun permasalahan. Alhamdulillah, Tuan Guru, sebelum kita pergi kepada, kita katakan, saya nak minta nanti Tuan Guru berdoa, tapi saya nak ucap terima kasih banyak-banyak kepada semua hadirin hadirat kerana sudi bersama dalam program Murabi dan mendengar untayan mutiara-mutiara sampaikan oleh Tuan Guru. Sekali lagi saya nak ulang, ingat Tuan Guru ulang banyak kali tadi, mesti kita update iman kita ni dengan ilmu. Kalau tak ada ilmu, tak ke mana kita, insyaAllah tuan-tuan. Dan terima kasih juga kepada kumpulan qasidah Nasrullah Melaka. Terima kasih banyak. Moga-moga alunan tadi memberkati majlis kita pada hari ini.